jawapan dalam ujian tersebut. Apabila Ustaz yang melihat ke semua jawapan beliau mengenai Risalah An-Nur, kefahaman beliau mengenai Risalah An-Nur, Ustaz katakan bahawa kamu telah lulus dengan cemerlang. Mulai hari ini kamu boleh mengajar Risalah An-Nur. Dan pada hari itu beliau dalam perjalanan nak mengajar Risalah An-Nur, belum lagi beliau mengajar, sudah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata ustaz-ustaz ataupun hoja di Turki mengatakan beliau mati syahid dalam perjalanan untuk menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada dia belajar mengenai sejarah Utsmaniyah, saya minta wawasan akhirat dia menguasai tafsir Risalah An-Nur dan dikomplit. Dan ketika kita membuka back ketika beliau telah meninggal itu, dalam sebut bab yang pertama yang dia akan ajar yang belum sempat diajar, yaitu bab ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bab keikhlasan. Sebab bab ikhlas ini sangat penting kerana ini menentukan pahala dan tidak dapat pahala. Seorang buat masjid kerana nak nama, seorang nak buat masjid kerana Allah Ta'ala. Satu dapat pahala, satu tak dapat pahala. Bezanya pahala dengan tak dapat pahala itu adalah keikhlasan dalam kita melaksanakan suatu amal. Ini penting. Itulah bab yang belum sempat diajar. Ya, itu dia soal. Jadi dua perkara ini sangat penting sekalian. Wawasan akhirat, wawasan ummah, wawasan umatik dan juga wawasan akhirat sekalian. Jadi apabila kita menguasai, apabila umat Islam dapat dibangkitkan dengan semangat, seluruh umat Islam generasi muda memahami konsep ini, kita tak ada masalah dengan masalah-masalah yang kita bicarakan mengenai umat Islam. Masalah-masalah, tiga masalah yang sedang merupakan virus yang ditanam ke batang tubuh umat ini, sehingga kan umat lumpuh sampai pada hari ini oleh kerana kita gagal menguasai kuasa besar dunia ini. Ini kata pada zaman Syekh Nusir. Pertama, penyakit kejahilan. Kejahilan itu, dia pastikan kita jahil mengenai sejarah kita sendiri. Itu sebab apabila penjajah datang ke Melaka, perkara yang pertama dilakukan, dia ambil semua manuskrip di Melaka itu, dia punggah ke London, dia punggah ke London. Kalau Belanda, dia punggah ke London. Kalau Inggeris, dia punggah ke London. Semua manuskrip Melayu yang hebat-hebat dan Tuan Jawi itu, doanya, ilmu kitab-kitab semua dibawa ke London untuk dikaji supaya sejarah itu mengikut tafsiran Barat, bukan tafsiran kita, supaya kita buta sejarah. Ya. Supaya kita jahil mengenai sejarah kita sendiri. Kita tak tahu. Kalau kita baca sejarah dunia yang ditafsirkan oleh Barat, mereka Barat menghadapi zaman gelap, the dark ages. Tiba-tiba ada satu masa yang sangat sedikit zaman Islam, tak ditulis pun apa sejarah Islam sebut, daripada abad ke-7 sampai abad yang ke-14. Kemudian zaman Renaissance, zaman Industrial Revolution, itu yang dibicarakan. Tapi zaman Islam ada sedikit saja yang dibicarakan. Sebab mereka tidak mahu generasi muda Islam memahami sejarah bangsa, sejarah agama, sejarah keagamaan bangsa. Akhirnya kita menjadi lemah. Dia tidak punya jati diri. Ini antara masalahnya. Penyakit kejahilan. Kemudian putuskan mereka daripada sumber wahyu dengan menukar tulisan Arab itu kepada tulisan Latin. Akhirnya ramai di kalangan generasi muda di Indonesia, di Malaysia khususnya, tak reti tulisan Jawi, dan apabila tak reti tulisan Jawi, maka susah memahami Al-Quran. Di Turki semua juga susah memahami Al-Quran. Putuskan generasi muda ini daripada sumber wahyu. Ini antara masalah-masalah. Jadi ini wawasan ini penting sekalian. Akhirnya Ammar memahaminya, alhamdulillah. Dia mengkaji begitu hebat. Penyakit yang ditanamkan dari yang kedua itu penyakit kemiskinan. Umat Islam ini lemah, umat Islam ini miskin. Jangan dengan sistem yang ada itu juga kita miskin sampai bila-bila. Yang kaya tidak dinafakkan untuk membangunkan orang-orang Islam. Ya, negara Arab tidak digunakan untuk membantu umat Islam yang miskin, tapi untuk membuat bangunan pencakar langit. Ya. Kemudian yang ketiga, penyakit yang ketiga, yaitu perpecahan
menciptakan perpecahan sama kita. Masalah-masalah mazhab, masalah-masalah antara jamaah-jamaah, masalah-masalah negara bangsa, Malaysia, Indonesia. Dulu ada Malaysia dengan Indonesia bergaduh. Orang Indonesia kata lagu Rasa Sayang itu milik orang Indonesia. Gaduh dalam parlimen. Batik itu milik Indonesia. Orang Malaysia ni mencuri saja. Sebenarnya orang Malaysia itu adalah maling sia. Ya, mencuri. Gaduh. Dulu mana ada Malaysia di Indonesia? Orang jauh-jauh. Supo aja. Orang Minang. Orang Minangkabau, orang Mendeleng. Tak ada. Oh, sekarang saya orang Jamal, Jawa Malaysia. Tidak ada. Jadi ini perpecahan. Jadi 3 penyakit ini akan berterusan selagi umat Islam tak dapat bangkit menguasai balik kuasa besar dunia ini. Karena itulah saya minta amat pergi ke Turki, dan alhamdulillah di Turki ini ramai para sahabat yang berada di sana. Ya. Antara tokoh yang besar Abu Ayyub Al-Ansari dan 60 orang sahabat, beliau mati syahid dan dikebumikan di makam Ayub Sultan ataupun makam Abu Ayyub Al-Ansari, kawasan pemakamannya itu. Ya. Dan alhamdulillah kepada Allah SWT beliau dikebumikan di situ dengan keizinan yang luar biasa. Saya kan, sekalian, anak yang kecil umur 20 tahun belum ada lagi mencipta sebarang sejarah, dikebumikan di pemakaman Abu Ayyub Al-Ansari. Orang Turki sanggup bayar berapa harganya untuk dikebumikan di situ. Dia sanggup bayar banyak mana pun asalkan dapat dikebumikan di situ. Dengan Abu Ayyub dan juga 60 sahabatnya mati syahid. Dan Ammar hanya 20 tahun, tidak punya apa-apa. Tetapi dengan kehendak Allah Ta'ala dikebumikan di situ. Menteri luar Turki telefon saya, hantar condolence. Subhanallah. Selalunya bila menteri yang menghantar takziah itu, kalau menteri yang meninggal. Ya, betul tak betul? Menteri luar mengucapkan kami kepada Presiden Afrika Selatan kerana Mandela meninggal. Wajar, sebab itu status menteri luar. Tapi menteri luar menelpon Bapa Ammar mengatakan condolence. Apa makna ini? Saya tidak mengerti. Macam mana boleh menggerak ini semua? Macam mana boleh jadi begini? Kemudian bila kami pergi ke Istanbul baru ni, kita dapat surat daripada pejabat Perdana Menteri Turki, hantar condolence juga. Pejabat Perdana Menteri Turki pun juga menghantar surat. Subhanallah. Di Turki sudah menjadi bahan pergaulan. Dan sekarang ini untuk pelancong-pelancong Malaysia, dia ada satu lagi tempat yang dia mesti kunjungi kalau sampai ke Istanbul, iaitu Pusara Ammar. Dia pergi Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, dia mesti tanya orang sana sendiri akan tunjuk dia dekat mana dia pusara Ahmad Ammar. Syahid Miss Ahmad Ammar, syahid kita, syahid kami, Ahmad Ammar. Itu antara perkara yang menarik. Ya sekalian, inilah wawasan itu penting, ya. Dan alhamdulillah, saya yakin kalau seandainya yang mendengar apa yang saya bicarakan ini, selepas ini jangan rasa terlambat sekalian. Ya, saya nampak di Turki sekarang ini baru tak sampai ada 50 orang pelajar Malaysia di Turki. Di Turki menawarkan scholarship untuk sarjana muda, sarjana, master dan juga PhD. Ya, semua bidang ada di sana. Tapi syaratnya dia nak the best student akan diberikan beasiswa Turki nanti. Dia tanamkan cita-cita. Bukan semuanya. Sebab dia saya cakapkan, pergilah ke Turki dengan ini wawasan saya. Mengapa saya suruh Ammar ambil sejarah? Sebab dia adalah one of the best science student di RMC. Second best student. Dia tiba switch kepada sejarah. Sebab bagi saya, sejarah ini penting